Assalamualaikum, bertemu kita pada hari ini dalam kursus kepimpinan Barisan Pemimpin Muda Siska Sukses bagi sesi 2021. Ini adalah rencana sekolah yang kita sangat banggakan. Bahagian hadapan sekolah kita, nampaknya besar ya Siska Sukses tu. Okey, ini adalah barisan pentadbir sekolah kita pada tahun ini. Terdiri daripada guru besar kita Encik Azman, penolong kanan 1, penolong kanan HEM, penolong kanan co-curriculum, penolong kanan petang dan juga penolong kanan pendidikan khas. Di sini cikgu dah kumpulkan, ini adalah gambar ke semua barisan guru kita, sesi pagi dan petang, staf pejabat kita dan juga pekerja swasta sekolah kita. Okey, jadi kalau jumpa tu jangan segan untuk beri salam dan hulurkan bantuan sekiranya perlu. Okey. Baiklah, cikgu ucapkan tahniah kepada semua barisan pemimpin muda yang telah dilantik pada tahun ini. Okey, tahniah. Tetapi bagaimanapun, okey, cikgu minta semua bertenang ya. Okey, kita akan berkenalan dulu dengan tugas kita. Jom. Okey, siapakah pemimpin di sekolah? Biasanya akan dilantik daripada kalangan pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, AJK SPBT, pembimbing rakan sebaya ataupun PRS, ketua dan penolong kelas, Bridget Bestari dan juga AJK Kelab. Ini kalangan co-curriculum ya. So, ini adalah barisan biasanya yang dilantik daripada kalangan murid. Okey, tadi kita dah tengok dah siapakah barisan pemimpin muda sekolah kita. Dan hari ini kita nak tengok pula, okey, apakah ciri-ciri seorang pemimpin yang melayakkan dia untuk dilantik. Okey, sedia semua? Okey, jom kita tengok. Get ready. Okey, apakah ciri-ciri pemimpin? Okey, secara asasnya, pemimpin yang dilantik daripada kalangan murid mestilah seorang yang jujur. Okey, jujur. Kalau kata dia buat silap, dia jujur. Lepas tu dia bijak membuat keputusan. Okey, dia tahu bila dia kena bertegas, bila dia kena utamakan orang lain. Dia tahu bila dia nak buat keputusan tanpa diharapkan cikgu pada satu-satu masa. Dia seorang yang baik hati, rajin membantu orang lain. Amanah dengan amanah. Amanah ni maksudnya dia pegang tanggungjawab itu dengan betul. Dia seorang yang adil, dia tak kira kawan ke, best friend ke. Bukan best friend ke, dia akan adil ambil tindakan. Dia berani. Kalau kata ada apa-apa yang perlu dilaporkan, dia akan bagi tahu dengan cikgu dengan jelas, dengan jujur. Dia berani. Seorang yang sangat tegas dan juga mestilah seorang yang gigih berusaha. Okey, itulah ciri-ciri asas dia ya. Okey, tadi kita dah tengok dah siapakah pemimpin di sekolah, ciri-ciri yang perlu ada. Okey, dan cikgu yakin insya-Allah barisan pemimpin pada tahun ni, ciri-ciri tu insya-Allah ada pada semua calon pada tahun ni. Okey, pernah tak terfikir kenapa kita dilantik ni dalam bentuk satu pasukan? Maksud dia, okey, ada pasukan, ada unit pengawas sekolah, ada PRS, ada pengawas pusat sumber. Dia tak ada macam seorang je pengawas sekolah ataupun seorang je ketua kelas. Dia ada ramai. Kenapa? Sebab kita nak bagi tahu bahawa seorang pemimpin yang hebat itu, dia bergerak bukan bersendirian. Dia ada organisasi. Okey, kenapa dalam bentuk yang ramai? Okey, bukan saya saja ya. Memang sebab kita nak latih daripada skor rendah kita bergerak berpasukan. Okey, so nanti bila kita keluar, awak nanti naik pergi skor menengah nanti, bila kata awak boleh menerima arahan dan awak juga mampu memberi arahan. Itu adalah ciri-ciri pemimpin yang hebat sebenarnya. Dia mampu menerima arahan dan dia juga mampu memberi arahan. Dia mampu bekerjasama dengan orang lain dan dia mampu menerima kerjasama daripada orang lain. So, okey, sini cikgu nak kongsikanlah satu video. Okey, ini adalah video tentang kerja berpasukan. Jom kita tengok.
Okey, baiklah. Tadi cikgu dah kongsikan 3 video yang ringkas berkenaan dengan bekerja berpasukan. Nampak hebat kan? Walaupun kecil tapi mereka bila bekerja sama tu, dia ikut arahan ketua, yang lain pun menerima arahan, dia follow ikut arahan betul-betul, yang memberi arahan pun sangat tegas. Jadi dia dapat melawan sebarang cabaran. Walaupun cabaran tu besar, walaupun kata haiwan tu sangat besar, cabaran yang besar lah maksudnya kan. Tapi mereka berjaya melawan. Walaupun secara logik adalah dia kecil. Binatang yang satu tu besar, pemangsa tu besar. Tapi bila dia bekerja sama, dia dapat menyelamatkan diri mereka bersama-sama. Macam tu juga kita kat sekolah. Kita nak jaga keharmonian kat sekolah ni, setiap unit ada peranan dia masing-masing. Okey, katakanlah pengawas, dia akan jaga disiplin. Pengawas pusat sumber, dia akan jaga pusat sumber. Okey, PRS, dia akan membimbing rakan-rakan dia, menjadi contoh tauladan kepada rakan-rakan dia. Ketua kelas dan penolong, sangat memainkan peranan yang sangat penting dalam kelas, nak bantu cikgu ni. Jadi bila semua orang main peranan, bekerja sama pula dalam bentuk pasukan, saling tolong-menolong, so kita akan dapat melawan apa sahaja cabaran di sekolah. Hai, okey. Tadi cikgu dah kongsikan siapakah pemimpin di sekolah kita, ciri-ciri pemimpin yang melayakkan dia untuk dilantik sebagai barisan pemimpin muda sekolah kita, bagaimana kerja berpasukan, ada apa lagi yang cikgu kongsikan tadi? Barisan pentadbir kita, wajah-wajah guru-guru, barisan staf, barisan pekerja swasta kita yang terkini pada tahun ini. Dan sedikit latar belakang tentang sekolah kita lah. Jadi, sekali lagi cikgu ucapkan tahniah kepada semua murid-murid yang dilantik. InsyaAllah anda semua memang sangat-sangat layak. Dan sekarang adalah tugas kita untuk menjalankan tanggungjawab yang akan diamanahkan kepada kita. Okey, tadi cikgu dah kongsikan banyak. Disebabkan perkongsian pada kali ini, khusus kali ini ialah secara normal baharu, secara online sahaja macam ni, dan cikgu tak dapat feedback secara dua hala. Jadi, cikgu nak tahu sejauh mana kefahaman dan sejauh mana penerimaan kamu terhadap apa yang dikongsikan oleh guru-guru. Okey, cikgu nak ada sedikit tugasan lah yang nak diberikan. Tak susah pun. Okey, apa yang diperlukan hanyalah sekeping kertas sahaja. Nak lebih pun boleh, nak pakai sekeping sahaja pun boleh, nak berwarna putih pun boleh, nak warna-warni pun boleh, tak kisah. Yang penting kertas. Kamu nak buat dalam bentuk poster boleh, nak buat dalam bentuk kad pun boleh, nak buat dalam bentuk yang penting boleh dibaca lah. Okey, simple sahaja tugasan dia. Apa yang kamu perlu buat, kamu hanya perlu tuliskan nama penuh kamu, jawatan kamu, dan juga kelas kamu. Kemudian, tuliskan di sini apa yang kamu impikan untuk sekolah kita. Kamu hanya perlu tulis satu sahaja, tak perlu banyak ya, satu sahaja apa yang kamu impikan untuk sekolah kita dan bagaimana kamu dengan jawatan kamu tu boleh menjalankan fungsi untuk membantu sekolah mencapai impian itu. Contohnya, cikgu bagi contoh ya, tapi anda tak boleh ambil lah. Okey, katakanlah cikgu bagi contoh, kita nak murid semua datang sebelum 7.30 pagi. 7.30 pagi tu memang sesi pembelajaran dah bermula dan semua murid memang dah ada kat sekolah. Jadi bagaimana kita boleh membantu sekolah untuk mencapai keadaan disiplin tu? Okey, contohnya sebagai pengawas, tak kira dia sebagai pengawas sekolah ke, PSS ke, Bridget Bestari ke, PRS ke, ketua kelas ke, LJK SPBT sekalipun, dia mungkin boleh, saling memperingati kawan-kawan. Okey, contohnya saling memperingati kawan-kawan. Okey, esok kita, malam ini kita tidur awal. Besok kita bangun awal. So, ayah boleh hantar awal. Van tak perlu nak tunggu kita. Semua orang boleh sampai awal. Okey, ataupun kata kita memulakan dengan diri kita sendiri dahulu. Okey, kita mulakan dengan diri kita sendiri yang setiap hari memang datang awal. Seawal 7.25 pagi. Maksud 7.25 tu memang dah ada kat sekolah dah bersedia untuk sesi pembelajaran dan dah bersedia dah untuk sesi persekolahan pada hari itu. Okey, itu contoh. Dan contoh yang cikgu bagi tu tak boleh ambil lah. Kamu kena cari idea lain. Sebab cikgu nak tengok percambahan idea daripada semua barisan pemimpin muda kali ini.
Apa idea yang kamu boleh utarakan dan bagaimana kamu boleh berfungsi untuk mencapai apa yang kamu impikan itu. Untuk sekolah ya, bukannya untuk yang untuk lain, untuk sekolah. Okey. Kalau kata kamu ada masalah ke apa, terus hubungi kepada guru penasihat masing-masing. Cikgu nyatakan kat sini ya, kalau kata untuk PRS dan ketua kelas dan juga penolong kelas, boleh terus hubungi untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada cikgu sendiri, Cikgu Kolbi dan juga Cikgu Nenek Huzaimah. Manakala untuk pengawas sekolah, boleh terus hubungi Teacher Zanaria, Bridget Bestari kepada Cikgu Mimi, AJK SPBT kepada Ustazah Farhana, ada lagi. Dan juga pengawas sumber terus kepada Cikgu Najiha. InsyaAllah semua guru-guru ni akan bersedia untuk membantu kamu. Okey. Selain itu, um, cikgu nak ingatkan lagi sekali seperti yang sudah ditaklimatkan sebelum ini, tugasan ini perlu dihantar ya. Bukan kata nak tulis-tulis saja, dia perlu dihantar. Kamu perlu hantar kepada cikgu, semua unit, tak kira lah kamu jawatan apa, semua tugasan yang cikgu beri itu kamu kena hantar kepada cikgu. Cikgu Kolbi di bilik bimbingan dan kaunseling pada hari Isnin ataupun hari Selasa buka sekolah nanti, iaitu 5 dan 6 April. Ingat ya, 5 dan 6 April. Maksud dia paling lewat pun 6 April lah. Jadi yang menghantar, yang berjaya menghantar tugasan sahaja akan melayakkan kamu menerima surat lantikan dan juga sijil kursus kepimpinan pada hari ini. Okey, selepas ini kita akan buat juga perjumpaan mengikut unit masing-masing lah. Kita tak kumpul ramai-ramai. Kita akan buat unit masing-masing. Kita akan buat perjumpaan sedikit secara berkala sepanjang tahun ni. Maksudnya mungkin sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali. Terserah kepada guru penasihat masing-masing untuk kita membantu kamu memahami dengan lebih jelaslah tugas kamu, fungsi kamu, bagaimana kamu boleh membantu sekolah dan bagaimana cikgu boleh membantu kamu untuk lebih menjadi pemimpin yang lebih baik. Okey, itu sahaja daripada cikgu dan cikgu rasa ini perkongsian yang sangat-sangat cikgu sangat teruja lah sebab cakap seorang-seorang. Tapi tak apa sebab ini adalah norma yang baharu. So kita terima cabaran dan kita akan teruskan secara bersemuka nanti pada masa-masa akan datang. Okey, insya-Allah. Dan sekali lagi daripada cikgu, tahniah kepada semua yang dilantik. Selamat menjalankan tugas dan siapkan tugasan kamu yang pertama ini. Dan kita bertemu semula selepas buka sekolah nanti. Selamat bercuti dan jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye.